Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar yang cikgu kasihi. Bersua kembali dalam perkongsian ilmu sejarah KSSM tingkatan 5. Kali ini cikgu akan berkongsi ilmu tentang tajuk 8.2 pelaksanaan dasar ekonomi baru. Seperti mana yang kita pelajari sebelum ini, matlamat DAB adalah untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Bagaimanakah matlamat ini dapat dicapai? Untuk itu, melalui agihan ekonomi yang seimbang dapat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Bagaimanakah dasar ekonomi baru dilaksanakan agar matlamat DAB tercapai? Cikgu akan kongsikan 8 strategi pelaksanaan dasar ekonomi baru. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat sama ada di luar bandar maupun bandar. Yang kedua, melalui pengenalan rancangan buku hijau. Yang ketiga, melalui peranan agensi-agensi kerajaan. Yang keempat, pembangunan tanah dan felda. Yang kelima, pembangunan wilayah. Yang keenam, melalui pemilikan modal saham. Yang ketujuh, pendidikan tenaga kerja mahir. Dan yang kelapan, pengenalan industri kecil dan sederhana. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, para nelayan, para buruh dan penduduk kampung baharu. Bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah ini? Melalui gerakan koperasi, usaha pembangunan giat dijalankan agar masalah kemiskinan dapat diatasi dan dikurangkan. Antara program yang dilaksanakan melalui gerakan koperasi ialah penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, memberi khidmat nasihat, pemberian subsidi benih dan padi, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Meningkatkan taraf hidup masyarakat bandar. Tumpuan diberikan kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan yang mempunyai masalah perumahan. Bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah ini? Kerajaan telah mempelbagaikan jenis perindustrian dan perniagaan dengan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Golongan ini juga disediakan kemudahan asas seperti pendidikan dan buku teks secara percuma, beasiswa, bekalan makanan tambahan kepada kanak-kanak, bekalan air dan elektrik, program rumah murah dan jaringan jalan raya yang sempurna. Kedua, rancangan buku hijau, di mana rancangan ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak Husin pada 20 Disember 1974.
Antara matlamat pengenalan rancangan ini ialah: pertama, menambahkan pendapatan rakyat. Kedua, memastikan bahan makanan sentiasa mencukupi untuk keperluan negara. Jadi, bagaimanakah rancangan ini dijalankan? Rancangan ini memberi tumpuan kepada penggunaan tanah secara sepenuhnya, iaitu tanaman jangka pendek, perkebun berkelompok, peternakan dan projek-projek kecil yang lain. Ketiga, peranan agensi kerajaan. Kerajaan telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi supaya pertama, dapat menambahkan pendapatan rakyat. Kedua, dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua kaum. Agensi pertama ialah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, yang mana lembaga ini ditubuhkan pada tahun 1971 dengan matlamat: pertama, dapat meningkatkan taraf hidup nelayan. Kedua, dapat memodenkan industri perikanan. Agensi kedua, Lembaga Beras dan Padi Negara, LPN, yang mana LPN ditubuhkan pada tahun 1971 dengan matlamat mengawal silia sektor padi dan beras serta menstabilkan harga padi. Namun, pada tahun 1994, LPN telah dikenali sebagai Beras Nasional atau Bernas. Agensi yang seterusnya ialah Lembaga Pertubuhan Peladan, LPP, yang mana LPP telah ditubuhkan pada tahun 1973 dengan yang mana matlamatnya adalah untuk membantu pekebun kecil, petani dan para peladang terlibat dalam kegiatan koperasi. Agensi yang berikutnya ialah Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah, RISDA, yang ditubuhkan pada tahun 1973. Antara matlamatnya ialah membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah di negara kita. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, dan Pembangunan Tanah. Pembukaan tanah baru untuk pertanian dilakukan secara teratur dan terancang, yang mana penduduk luar bandar yang miskin yang telah dikenal pasti dipindahkan ke kawasan yang baru dibangunkan. Apakah keistimewaan yang mereka dapat? Antara keistimewaan yang mereka dapat ialah diberi tanah seluas 10 hektar untuk tapak rumah dan untuk ditanam kelapa sawit dan getah. Kedua, kemudahan asas seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi FELDA. FELDA bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baru untuk aktiviti pertanian. Sebagai contoh, FELDA bekerjasama dengan kerajaan negeri Sabah melalui Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan
Feda Wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Feda Umas di Tawau. Feda juga telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak melalui SAKRA untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Skim peneroka Feda tidak hanya dikhaskan untuk membantu golongan Bumi Putera, sebaliknya kaum Cina dan India juga diberi peluang untuk menjadi peneroka. Sebagai contoh, kita dapat lihat di Feda Lurah Bilut, Pahang, Feda Karantong, Pahang dan Feda Sendayan Negeri Sembilan. Kelima, pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Sebagai contoh, penubuhan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA), Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). Selain itu, UDA atau dikenali sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar telah ditubuhkan pada tahun 1971, yang mana matlamatnya adalah memajukan sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Usain On iaitu di Ceras dan bandar baru UDA iaitu di Skudai. Keenam, pemilikan modal saham. Kaum Bumi Putera telah ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Hal ini telah menyebabkan wujudnya perbezaan taraf hidup dan jumlah pendapatan antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Jadi, bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah ini? Untuk itu, kerajaan telah menubuhkan Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang mana ia bertujuan untuk menambahkan pemilikan saham Bumi Putera dalam bidang korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putera (MPPB). Di samping itu, kerajaan juga telah melancarkan amanah saham nasional dan amanah saham Bumi Putera untuk memudahkan kaum Bumi Putera memiliki saham dalam syarikat berhad. Kaum bukan Bumi Putera pula turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pelancaran amanah saham Malaysia. 7. Pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Bagaimanakah matlamat ini dapat dicapai? Matlamat ini dapat dicapai dengan pengenalan mata pelajaran kemahiran hidup di
bangku sekolah sebagai asas latihan kemahiran. Selain itu, kerajaan juga telah memperkenalkan 2 jurusan bagi peringkat menengah atas, iaitu jurusan akademik dan jurusan vokasional. Untuk itu, pelbagai institusi pendidikan telah ditubuhkan yang berteraskan kemahiran, iaitu penubuhan sekolah teknik dan vokasional, penubuhan politeknik serta mata perguruan teknik, penubuhan Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Institut Teknologi Mara. Di samping itu juga, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai kursus kemahiran dengan bertujuan dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. 8. Pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. Industri kecil dan sederhana merujuk kepada industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang terhad. Melalui program ini, rakyat diberi peluang mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaiki taraf hidup rakyat dan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. Sebagai contoh, industri kraft tangan, industri makanan, industri pakaian dan inap desa. Bagaimanakah matlamat ini dapat dicapai? Matlamat ini dapat dicapai menerusi kerjasama yang telah diberikan oleh Bank Bumiputera, Perbadanan Nasional Berhad, Bank Pertanian Malaysia, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia, di mana mereka atau pertubuhan ini akan memberi pinjaman kewangan intensif dan nasihat kepada pengusaha-pengusaha yang baru menceburi dalam bidang IKS ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat contoh IKS yang berjaya di Malaysia sehingga sekarang, seperti Best Fund Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sdn Bhd, Faizan Marketing Sdn Bhd dan pelbagai lagi. Rumusan: semua langkah yang dilaksanakan adalah bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Segala program pembangunan negara yang dilaksanakan adalah seiring dengan penjagaan alam sekitar. Jadi, kita perlu meningkatkan taraf hidup demi kemakmuran dan kedaulatan negara. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha
kejar